saya persilakan Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Sabu selaku Pengerusi Parti Amanah Nasional Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pengerusi Parti Pejuang, Tun Dr. Siti Asma, Muhammad Ali, Ibunda kita yang amat berhormat Menteri Besar Selangor, yang berhormat bekas MB Kedah Mukhris, calon kita penyanyi dan juga calon, seluruh pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan yang hadir ramai di hadapan saya, mimpin-mimpin pejuang yang buat masa ini menggunakan simbol pokok, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya nak masuk tadi, saya nampak unit amal. Unit amal PAS, itulah unit yang saya tubuh dulu. Saya bersama dengan Ustaz Bakar Cik di bawah pimpinan Tuan Haji Yusof Rawal, kemudian Ustaz Fadil Nur, kami bergerak di dalam PAS, mempertahankan perjuangan PAS, ideologi PAS. Tak kira apa jadi pun, ditangkap berkali-kali oleh hak depan saya ni, namun meninggalkan perjuangan tidak sama sekali. Hadirin sekalian, apabila Tok Guru Ni Aziz meninggalkan kita, Ustaz Fadil Nur meninggalkan kita, saya yang hampir 40 tahun berada dalam PAS merasakan ada sesuatu benda yang tak kena. Beberapa orang pimpinan PAS telah dibeli oleh UMNO. Ni Abdul mengaku dalam satu tipnya, dia mengatakan memang kami ambil duit daripada UMNO. Amba tahu. Saya dah nampak perjuangan yang berasaskan Islam. Masa itu sifat yang diperjuangkan Islam sebagai ad-din telah mula bertukar kepada Melayu Islam dan telah mula menimbulkan semangat perkauman anti bukan Melayu, khasnya anti DAP. Sedangkan pada tahun 2008 PAS bekerjasama dengan DAP di bawah Pakatan Rakyat. Kalau kita menang pada tahun itu, DAP duduk dalam kerajaan atau tidak? Pasti dalam kerajaan. Sekali lagi, PAS bekerja sama dengan DAP dan Keadilan pilihan 2013. Lepas 2013, kebetulan Tok Guru Ni Aziz meninggal dunia. Selepas itu, kita nampak haluan 7 PAS dah mula berubah. Mereka dah mula mengambil sikap dan akhirnya berpisah dengan DAP, berpisah dengan Keadilan. Kita ingat nak pergi ke mana? Nak pergi ke UMNO. Sedangkan ulama PAS daripada Kelantan mengatakan kalau DAP tolak hudud, harbi. Kalau UMNO tolak hudud, UMNO harbi. Ini ketua penerangan ulama besar di negeri Kelantan yang bercakap hal itu. Ulama itu juga mengatakan bahawa PAS dengan UMNO terlalu beza. Ibarat pengat tai dengan pengat pisau. Apa menatai pengat ni? Pengat Sarawak.
Sarawak tahi UMNO, Sarawak pisang PAS. Masakan boleh bercampur, tetapi demi jawatan dan kedudukan fatwa-fatwa mereka itu semua hanya digunakan sentimen untuk pengaruh ahli menyokong, dan akhirnya mereka mengambil tempat JLC dalam kerajaan semata-mata mencari benda. Begitu juga seorang ulama daripada Perak sekarang naik presiden, dia mengatakan kalau nak lawan UMNO belajar daripada PAS. Siapa orang itu? Semua orang tahu, Ustaz Idris Ahmad, dan dia tukang baca doa untuk memenangkan UMNO dalam pilihan raya ini. Kemudian kalaulah dulu kita bising Akta Hudud 355, pindaan akta untuk membolehkan syariat Islam diperkenalkan, dijalankan, masa itu kita pembangkang. Sekarang kita kerajaan, buat apa kita bising? Bising pun tidak, buat pun tidak. Artinya mereka menipu ahli-ahli PAS. Kemudian seorang naik presiden juga mengatakan UMNO, ini naik presiden PAS nih, kerjanya siang hidup Melayu, malam jual tanah Melayu. Siapa naik presiden itu? Ustaz Idris Ahmad. Beliau juga baca doa untuk kemenangan UMNO yang nak jual tanah Melayu, yang beliau sebut dalam ucapan-ucapannya dulu bersama dengan saya. Dulu wajib kita mengundi DAP, tinggalkan UMNO. Sekarang UMNO sahabat kita, lain pula bunyinya. Hadirin sekalian, begitulah juga mimpi-mimpi yang lain. PAS, parti ajaran sesat. Siapa kata? Siapa? Tan Sri Mahyudin. Orang kata ada kata Tan Sri nak balik semula dengan UMNO. No way. Amboi, saya dengar waktu itu leganya sahabat baruku ini, teguhnya perjuangannya. Tetapi hadirin sekalian, mereka ini semua main sentimen ahli untuk mencapai cita-cita mereka. Oleh itu ahli-ahli PAS, anak-anak muda, rakan-rakan PAS dulu yang mengundi pilihan yang lepas, saya harap kali ini unilah saudara Khuzairi yang tegas pendirian, yang menawarkan khidmat yang terbaik kepada saudara-saudara sekalian. Sebab kita tidak tahu kerajaan sekarang ni tak nak bawa ke mana. Hari ini MIC umum, mereka tak akan menyertai Perikatan Nasional. Kita tidak tahu mereka ni parti apa. Kerajaan ni kerajaan yang paling kelang kabut. Bayangkan 111, pihak pembangkang 109. Kalau nak mengundi 2 orang pergi berak, jatuh kerajaan. Ini pandemik, tak boleh keluar negara lagi. Besok pergi Amerika, pergi England, pergi Perancis. Dia tanya menteri kita, how do you form the government? Dia kata, no, kami nak habak menang pilihan raya tak. We invite a few MP. We pay them the money. We give them JLC. Hey, bolehkah menteri-menteri kita bercakap begitu di Jepun? Boleh ke tak? Boleh tak menteri-menteri kita bercakap begitu di Singapura? Boleh tak menteri-menteri kita bercakap begitu di Perancis? Macam mana kamu form government? Kami curi wakil rakyat. Mampai hadirin sekalian. Hadirin sekalian, Perdana Menteri letak jawatan perkara biasa. Tun salah seorang yang letak jawatan. Tun mengamalkan politik demokrasi. Gentleman. Di dunia ni Perdana Menteri letak jawatan biasa. Thailand tu kadang Perdana Menteri setahun 3 kali letak jawatan. Nama Perdana Menteri tak ada yang kita hafal. Dah bertukar. Saya ingat dulu apa Sucinda Karapriyo apa macam-macam lah masa saya duduk ceramah dulu.
Masa dia lawan Tun, dia tak mau berhenti sampai 22 tahun. Jepun letak jawatannya kereta api Belaga boleh letak jawatan. Kita ni banyak perlembagaan kita, banyak hidup demokrasi kita, pentadbiran kita ala British. Kita lihat peletakan jawatan Perdana Menteri di sana, David Cameron. Bila dia lawan Brexit, rakyat buat referendum nak keluar daripada Eropah atau tidak, kesatuan ekonomi. Rakyat kata keluar, dia kata jangan. Buat undi, kalah. Referendum kalah dia. Bila kalah, dia letak jawatan. Parti dia buat mesyuarat, nak pilih siapa ganti. Dia pilih Theresa May, wanita. Theresa May pun jadi Perdana Menteri lah. Dia pun promote lah perjuangan dia, parti dia, sebagainya. Ada satu usul dalam parlimen, dia kalah. Bila kalah, dia letak jawatan. Partinya mesyuarat pilih Boris Johnson. Boris Johnson pula berkempen 3 bulan. Dia kata, saya call for election. Dia panggil pilihan raya dan dia menang. Jadi Perdana Menteri sampai sekarang. Di Malaysia, Perdana Menteri letak jawatan, sepatutnya Pakatan Harapan mesyuarat. Bincang siapa nak ganti. Nak pilih Tun semula kah? Nak pilih Anwar Ibrahim kah? Nak pilih Wan Azizah kah? Nak pilih Azmin Ali kah? Nak pilih Bang Mat kah? Yang penting mesyuarat. Tak selesai sehari, 2 hari. Tak selesai 2 hari, 3 hari. Tak selesai 3 hari, seminggu. Biar masuk muka elok, keluar muka lebam, bertumuk. Nak cari siapa bakal PM. Bila dah buat penyelesaian, ini dia calon kita, maka dialah Perdana Menteri. Di Malaysia pelik, bila Perdana Menteri letak jawatan, ahli parti dia lari. Ini tak pernah berlaku dalam dunia. Masa kempen ni kamilah sayang Tun. Tun lah pemimpin Melayu yang hebat. Ni puan-puan bersatu ni hal lagi ni. Azmin Ali pun kata kami sayang Tun, kami tak mahu Anwar Ibrahim. Akhirnya mereka lah yang menggulingkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hasil sekalian, parti macam ni, pemimpin macam ni patut tuan-tuan hukum dalam pilihan raya lusa ni. Kena buat pembaharuan politik Malaysia ni. Sebab dah rosak dah sekarang. Tengok sekarang Menteri Luar Negeri kata bawa balik 800 bilion. 82 bilion. Banyak tu. Orang Slim kan tahu kira 82 bilion. Aku pun tak tahu. Dia pergi sana Kementerian Kesihatan kata tak tahu. Perdana Menteri kata tak tahu. Dia pergi buat apa pun tak tahu. Balik-balik kata 80 bilion. Nasib baik ada ahli parlimen bongkarkan kerana dia tak ikut SOP. Makcik Jah kena 8,000 denda tu. Orang yang pakai gelang round kena. Nu apa? Gangga. Si Gangga kat Sungai Gangga. Kena teruk, kena fine dan sebagainya. Dia menteri besi. Itu kata dia. Kerajaan ni kerajaan kelas. Sekarang ini yang sekalian kita pergi hotel 5 bintang. Tak buka lagi. Kalau buka pun kita minum sama-sama. Tak ada orang. Macam berantu. Tahu. Teruk ekonomi yang sekalian. Kedai besar-besar tak buka lagi. Keadaan begitu teruk. Tengah duk teruk ni. Mayudi lantik lebih 70 orang menteri dan Share balik. Tak ada jawatan, tak cari jawatan. Nak bagi mereka tu jawatan. Ada menteri tugas-tugas khas hal Timur Tengah, Utara menteri. Saya tak mau pergi ke Timur Tengah. Tapi saya bagi laporan kepada Perdana Menteri. Yang bagi laporan kehidupan duta aku pun boleh. Nanti yang antara menteri, yang timbalan banyak, sedangkan uang negara perlu dijimatkan. Kemudian Menteri Keuangan pula, dia nak tunjuk dia hero, dia pun kata kerajaan PS pun buat tender terbuka. Saya masa tu Lingkuan duk belawang, dia bukan Menteri Keuangan. Saya muka dua sebelah, muka kecok orang ni. Saya kata mampu aku. Saya tak faham. Saya dengar anggar. Kemudian ni
Minggu yang kata, bohong tu, banyak tak betul. Saya kata, tak betul, tang mana? Ini Menteri Kewangan, takkan dia nak bohong. Tak dia habak betul-betul, tapi tempat tak kenal. Rupa-rupanya, hadirin sekalian, projek rundingan terus zaman PH hanya 0.07%. Tak sampai 1%. Iaitu 352 juta sahaja daripada 6.600 juta. Hak yang dibuat oleh PH. Projek rundingan terus zaman BN dimasukkan di bawah kerajaan kita, punya anak Aram Jadah. Itu yang jadi banyak tu. Saya pun kata macam ni, Kementerian Pertahanan yang besar 900 juta. Saya pencet kata tadi, baiki kapal terbang. Di antaranya A400M, kapal terbang itu cukup mahal, nak baik ini mahal, maintenance tinggi. Kita lanjut daripada kerajaan dulu. Nak baiki kapal terbang ni tak boleh main lah workshop di Sdn Bhd. Dia tak boleh pergi singgah workshop Lostar, tak boleh. Dia kena tempat tertentu, ada expert dia, expertise dia. Iaitu kena repair tempat. Kalau apa ni Airbus daripada syarikat itu, expertise itu daripada Airbus. Kalau Boeing daripada Boeing, dan begitu juga A400M, begitulah juga F-18 ataupun Sukhoi. Nak repair benda ni beratus-ratus juta. Bila saya tengok nanti, oh yang ni kamu letakkan masuk dalam tender runding. Sebenarnya dibuat oleh kerajaan dulu. Dan kita hanya pembayaran saja yang kita teruskan. Saya nampak ini memanglah Menteri Keuangan yang terperangkap. Kesian saya ingat macam mana UMNO maki dia, tak tahulah. Sekarang kita desak supaya dia dedahkan. Tak boleh parlimen ini, parlimen dah habis, parlimen akan datang. Projek-projek runding terus yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Sebenarnya tak boleh panggil Perikatan Nasional. Sekarang ini kerajaan yang tak ada nama. Tak ada nama. Hari ini MIC umum dia tak akan masuk Perikatan Nasional. 1 bulan lagi. Kemudian UMNO pula umum, kami akan bertanding semua tempat kami menang. 1 kursi pun tak bagi bersatu. Bersatu lah duit. Hak bersatu bagi lah, duit ke jadi. Nak tanding tang mana kami ni dia. Hadirin sekalian. Kemudian wakil bersatu pula kata, kalau Tuku Haji Hadi Presiden PAS nak minta kursi mana kita boleh pertimbang. Hak lain kita bincang. Gigil lagi. Mat Said pula kata, kami akan bertanding semua, UMNO akan bertanding semua di Terengganu. Bulat dah. Pakat macam mana ni? Mereka hanya berpakat untuk menjatuhkan Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan. Lepas itu, mereka bahagi khazanah negara untuk mereka. Tinggallah alih-alih pasport kampung ni. Terkulat-kulat. Ini amal dia. Lebih tu ya. Ini amal tu ialah anak-anak banget tu. Saya yang di antara yang menubuhkan bersama Ustaz Bakaci dan Hussein Ismail, Cikgu Hussein Ismail. Berpuluh tahun kami membina unit amal itu. Sekarang unit amal kita harapkan semua pengundi-pengundi PAS janganlah ikut pemimpin kamu yang kita tak tahu esok dia nak kata apa. Sebab tiap minggu berubah fatwa. Fatwa berubah tiap minggu. Dulu kita tidak boleh menyokong UMNO. Kita menentang UMNO bukan kerana namanya UMNO, kerana UMNO mengekalkan perlembagaan penjajah, terutama di zaman orang tua ni. Lawan kita ialah jihad, mati kita ialah syahid. Kami dulu hafal semua fatwa ni. Sekarang UMNO sahabat kita dunia akhirat. Dah pula dah. Hampa tengok 2 bulan lagi fatwa lain pula. Betul kan? Kalau kerajaan dijatuh, Tun Mahathir lah sahabat kami dan pemimpin kami. Dia kata lain pula. Sebab mereka lah nak buat usul, iaitu Setiausaha Agung UMNO Taqiyuddin Hasan nak buat usul dalam parlimen minta Tun jadi Perdana Menteri 5 tahun. Sekarang mereka kona
Kalau kita ambil alih kerajaan, dia datang pula tu. Kali ini kalau dia datang pula, jangan percaya pokok ni. Dia hanya buat sokongan atau tentangan, bergantung mereka dapat atau tidak. Memperalatkan ahli-ahli PAS yang setia. Sebab itu Bang Mat dan rakan-rakan membuat keputusan pada 2015. Apabila kita berpilihan raya bersama dengan DAP dan Keadilan, kita dapat Perak, kita dapat Kedah, kita dapat Kelantan, kita dapat Selangor. Kemudian kita bersama lagi pilihan raya 2013 dengan Pakatan Rakyat. Tiba-tiba tinggal mereka di tengah jalan, ambil musuh politik kita UMNO sebagai rakan. UMNO okey, UMNO setia. Saya kesian pada UMNO. Sekarang ni yang UMNO duduk ujung dalam parlimen, hak pengkhianat semua menteri kanan. Dia UMNO di belakang-belakang jumpa saya tu tahniah lah. Bang Mat bagi ucapan yang bagus dalam parlimen. Kami nak cakap tak boleh macam tu. Jadi UMNO pun dia syok juga bila saya duk hentak apa-apa pengkhianat ni. Jadi saudaraku ahli UMNO, ahli PAS di sini ramai, buatlah perhitungan pada lusa nanti. Janganlah kita dipermainkan di sudut hukum, berubah setiap kali dan sebagainya. Kita terus bersama dengan Islam, rahmat untuk semua. Islam, rahmatan lil alamin. Kepada Muslim dan non-Muslim, Islam membawa penyelesaian, bukan membawa masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Mat atas ucapan beliau.